نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah Taala berikan kepada kita pagi ini untuk sama-sama kita dapat tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, dan juga Allah Taala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Apatah lagi tuan-tuan, untuk pagi ini kita akan berbicara berkaitan tentang Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kefahaman dan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan apa yang telah kita faham. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan syafaat daripada Al-Quran kepada kita setelah kita dibangkitkan pada hari mahsyar nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk pagi ini kita akan baca satu surah, yang mana surah ini terletak di antara dua surah yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai surah Al-Mu'awizatain, iaitu dua surah yang digelar sebagai dua surah pendinding dan juga dua surah pelindung kepada kita, merujuk kepada surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kedua-dua surah ini berada di penghujung Al-Quran, iaitu pada surah yang ke-113 dan juga surah yang ke-114. Kita akan tengok tuan-tuan satu persatu dan kita akan nampak betapa besarnya Allah Ta'ala menurunkan dua surah ini sehingga dia disebut sebagai Al-Mu'awizatain, dua surah pelindung dan penjagaan daripada Allah kepada kita daripada mana-mana musibah ataupun kejahatan yang ditujukan kepada kita. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh pasal surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, menarik surah ni tuan-tuan, dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu daripada Allah, maka Nabi akan membacakan ayat-ayat Al-Quran ini kepada sahabat-sahabat Nabi. Cumanya di antara sahabat-sahabat Nabi yang menyalin wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya iaitu Abdullah bin Mas'ud yang dikenali sebagai Ibn Mas'ud, salah seorang sahabat yang sangat alim, ahlul Quran, dan menjadi rujukan dalam kalangan sahabat-sahabat yang lain. Setelah Nabi wafat, Abdullah bin Mas'ud ni menjadi rujukan. Maknanya sahabat lain kalau ada masalah, permasalahan fiqh, permasalahan hukum dan sebagainya, maka mereka akan merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Pendek cerita tuan-tuan, pada zaman Umar Al-Khattab, bila mana Umar Al-Khattab nak bukukan Al-Quran, kumpulkan mushaf Quran ni di antara salinan sahabat-sahabat ni untuk dijadikan pembukuan Al-Quran, maka bila dia rujuk kepada mushaf yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud, tengok Quran yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud hanya sekitar 112 surah sahaja. Sahabat-sahabat lain, Quran mereka ada 114 surah, daripada Al-Fatihah sampailah kepada An-Nas, sampai dekat mushaf yang disalin oleh Abdullah bin Mas'ud hanya ada 112 surah, iaitu daripada surah Al-Fatihah sampai kepada surah Al-Ikhlas. Artinya Abdullah bin Mas'ud tak meletakkan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas di dalam mushaf dia, tak ada. Dia mengeluarkan Al-Falaq dan An-Nas daripada Al-Quran. Kalau kita tengok dalam riwayat yang sahih, kata Abdullah bin Mas'ud, dia menyangka kenapa Al-Falaq dan An-Nas tak ditulis di dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud sedangkan dia sahabat yang alim, sebab katanya surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini adalah sangkaannya merupakan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangka dia
Al-Falaq dan An-Nas ini adalah doa, dia bukan surah daripada Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Sebab sebelum turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dia ada asbabun nuzul dia. Kisah tentang Nabi ni disihir oleh seorang ahli sihir yang bernama Labid bin Aqsam. Sebelum turun surah Al-Falaq dan An-Nas, Nabi sering baca beberapa doa perlindungan. Maknanya bila Nabi ingin pertolongan dan perlindungan daripada Allah, Nabi akan baca beberapa doa. Bila Nabi dalam ketakutan, Nabi akan baca sekian doa ni. Bila Nabi dalam kerisauan, Nabi akan baca sekian doa ni. Antara dalam riwayat yang sahih, iaitu Nabi SAW membaca beberapa doa. Antara yang Nabi baca iaitu kata Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammat. Yang ini doa yang selalu kita baca, yang tuan-tuan boleh tengok dalam tuan-tuan punya wirid-wirid harian tu selalu ada ditulis a'udzu bikalimatillahi tammat. Bila Nabi ingin mohon perlindungan daripada Allah, Nabi akan baca a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku mohon perlindungan dengan nama Allah yang maha sempurna. Ada riwayat yang lain pula tuan-tuan menyebutkan Nabi baca panjang sedikit, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama Allah yang maha sempurna daripada kejahatan segala makhluk yang Allah ciptakan. Ada lagi satu riwayat yang dalam sanad yang sahih juga, iaitu Nabi membaca doa perlindungan seperti mana yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi nak membaca doa perlindungan kepada cucu Nabi Hasan dan Husain, Nabi kata ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Apa dia tuan-tuan? Iaitu kata Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammat wa min kulli syaitanil hammah wa min kulli ainil lammah. Ni antara yang Nabi baca bila Nabi dalam keadaan mohon perlindungan daripada Allah. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, bila turunnya Al-Falaq dan An-Nas, Nabi dah tak baca dah doa-doa yang tadi tuan-tuan. Nabi mula membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok dalam amalan sunnah Nabi, bila Nabi bangun daripada tidur, Nabi akan baca Al-Falaq, An-Nas, ataupun kita sebut 3 kul 4 kul. Bila Nabi nak tidur, Nabi akan juga baca surah Al-Falaq dan An-Nas pada 3 kul dan 4 kul Nabi SAW. Ada sekian-sekian amalan Nabi akan juga baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Pendek kata tuan-tuan, Al-Falaq dan An-Nas ini menjadi wirid harian Nabi sampai disangka oleh sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi ni, ini bukan surah daripada Al-Quran, tetapi ini adalah doa daripada Nabi SAW. Kenapa? Sebab doa Nabi baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammat. Kedua-dua surah ini Allah mulakan dengan kalimah a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud sangka yang ini adalah doa Nabi SAW. Baik, sebenarnya tuan-tuan, sengaja Allah letak kedua-dua surah pelindung dan peninding ni di penghujung surah, sebab pada permulaan Al-Quran di dalam surah Fatihah yang kita sering baca, iaitu kita menyebutkan iyyaka na'budu, wahai Allah, kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan di situ tuan-tuan Allah terjemahkan pada Al-Falaq dan juga pada surah An-Nas. Kalau kamu ingin pertolongan aku, bantuan aku, perlindungan aku, baca Al-Falaq dan An-Nas. Lepas ni tuan-tuan, kita dah baca, kita dah tadabbur, kita dah nampak apa kelebihan surah ni tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan tak memerlukan kepada apa-apa perlindungan, melainkan tuan-tuan baca saja Al-Falaq dan An-Nas. Sebab dua surah ni dijamin oleh Nabi sebagai pelindung yang paling kukuh dan pelindung yang paling utuh daripada sebarang musibah, sama ada musuh luaran ataupun musuh dalaman kita. Yang ini dijamin oleh Nabi SAW. Lagi satu riwayat tuan-tuan, riwayat Imam Al-Bukhari yang dibawakan oleh Imam Malik bin Anas, katanya Aisyah bercerita. Ni isteri Nabi ni bernama Aisyah binti Abi Bakar, bercerita katanya apa? Nabi SAW bila berada dalam keadaan kesakitan pada tubuh Nabi, badan Nabi ada sakit-sakit mungkin tuan-tuan, apa yang Nabi buat? Iaitu Nabi akan membaca Al-Falaq dan juga An-Nas untuk diri Nabi.
dan Nabi akan hembuskan di kawasan yang Nabi sakit. Sampai tahap tu tuan-tuan, Nabi jadikan Al-Falaq dan An-Nas sebagai penawar. Maknanya kalau contohlah kita sakit pinggang, sakit lutut, sakit kaki tuan-tuan, baca saja Al-Falaq, hembus dan usaplah pada kawasan yang sakit. Sebab selain dia ni adalah amalan perlindungan yang kita mohon daripada Allah, dan dia juga adalah sebahagian daripada salah satu amalan sunnah Nabi SAW. Kita tak menafikan ubat-ubatan tuan-tuan, sebab salah satu perubatan Islam iaitu adalah ubat yang telah teruji, terbukti secara makmal, secara perubatan yang sahih. Ini kata perubatan yang menyihatkan, maka tuan-tuan ambil. Cuma ini yang salah satu diamalkan oleh Nabi. Bila Nabi dalam kesakitan, kata Aisyah, Nabi akan baca Al-Falaq An-Nas pada diri Nabi, dan Nabi akan hembus di kawasan yang Nabi sakit. Dan kata Aisyah tuan-tuan, saat Nabi dalam sakit berat, iaitu keadaan sebelum Nabi SAW wafat, Nabi ni kalau tuan-tuan baca dalam riwayat sirah, Nabi mengalami sakit kepala hampir 2 minggu. Nabi tak boleh bangun kan tuan-tuan, nak mengimamkan salat tak mampu. Nabi berada dalam keadaan kesakitan kepala 2 minggu sebelum Nabi wafat. Kata Aisyah, aku telah membacakan Al-Mu'awwizat, iaitu Al-Falaq dan juga surah An-Nas kepada Nabi SAW. Lalu aku mengambil tangan Nabi dan diusapkan di kawasan yang Nabi sakit, untuk mengambil barakah daripada tangan Nabi SAW. Dan Nabi setuju apa yang dilakukan oleh Aisyah. Pertama, masa Nabi sihat, Nabi beramal seperti amalan tersebut. Masa Nabi sakit, Aisyah buat dengan amalan yang Nabi buat, dan Nabi setuju dengan cara Nabi tak bantah amalan yang dilakukan oleh Aisyah. Jelas tuan-tuan? Maknanya Al-Falaq dan An-Nas ini, dia adalah wirid yang kita baca, yang boleh bacaan harian kita dalam keadaan kita memohon perlindungan dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Termasuklah tuan-tuan, selain daripada tuan-tuan membaca doa dalam keadaan kita sekarang ni, kes COVID-19 ni meningkat, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Tuan-tuan boleh bekalkan kepada anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita yang pergi bekerja, yang pergi ke universiti, yang pergi ke sekolah, yang pergi ke sana sini, yang kita tak tahu mana adanya virus ni tuan-tuan. Bagi tahu pada mereka, bacalah Al-Falaq dan An-Nas, kerana surah ini adalah perlindungan bagi kamu dan merupakan sunnah yang diamalkan oleh Nabi kamu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita tuan-tuan daripada virus ini pada keluarga kita. Dalam masa sama kita telah menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Ni tuan-tuan tak payah pakat takut dah lepas ni, sebab kita ada doa perlindungan yang paling kukuh yang diajarkan oleh Nabi dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita tengok tuan-tuan pada ayat yang pertama, macam mana surah ni sangat hebat, sebab Allah Ta'ala sebutkan beberapa perkara di dalam surah ini menjadi bukti ia adalah perlindungan yang paling kukuh. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Falaq. Jadi saya jemputlah pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk sama-sama dengan saya. Mungkin tuan-tuan dah hafal, cuma kalau tuan-tuan buka mushaf, tuan-tuan boleh tengok kalimah-kalimah yang Allah sebutkan itu. Ada perkara-perkara yang saya akan perincikan pada tuan-tuan, okey, supaya kita nampak apa yang hebatnya pada surah Al-Falaq dan An-Nas. Sebab sangkaan kita dua surah ni adalah surah yang biasa dan mungkin remeh pada pandangan kita, sebab kita dah hafal. Hakikatnya tidak tuan-tuan, dia adalah satu surah yang luar biasa, sama dengan surah-surah yang lain. Okey, sama dengan surah-surah yang lain. Pendek kata tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan jangan kata lagi dan jangan bertanya lagi, ada tak doa-doa yang hebat-hebat, yang fancy-fancy, canggih-canggih yang saya boleh beramal untuk dapat perlindungan, untuk jauhkan daripada bala, jauhkan daripada musibah, jauh itu, jauh ini tuan-tuan. Sebenarnya tak memerlukan kepada doa-doa yang baru tuan-tuan. Kita hanya perlu memahami doa-doa yang telah kita amalkan. Itu yang lebih utama. Sebab ini diajarkan oleh Allah dan telah diajarkan oleh Nabi di dalam agama kita. Tak perlu cari lagi tuan-tuan pada perkara-perkara yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan perhatikan pada ayat pertama, Allah mulakan dengan kalimah Qul a'udzu birabbil falaq. Kata Allah Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai manusia. Qul ni tuan-tuan, dari sudut hukum tajwid, kalau tuan-tuan perhatikan, dia adalah huruf qaf.
dan sebutlah dengan sebutan yang betul dan tepat, iaitu dengan huruf qaf, qul. Jangan sebut dengan huruf kaf. Sebabkan surah ini surah yang kita biasa hafal daripada kecil, maka selalu kita remehkan sebutannya. Qul dengan huruf qaf disebut dengan kul, iaitu dengan huruf kaf. Kalau tuan-tuan sebut dengan huruf qaf, itu bermaksud katakanlah. Fi'il amar di sini, kata suruhan, katakanlah, bacalah, berdoalah. Tetapi kalau tuan-tuan baca dengan huruf kaf, kul, itu bermaksud makanlah. Makanlah. Akala bermaksud makan, tapi fi'lul amar dia adalah kul, makanlah. Tuan-tuan nak makan apa? Jadi sebut dengan sebutan tajwid yang tepat, makhraj yang tepat. Baik, kata Allah, katakanlah, berdoalah, ucapkanlah. Kalimah ni tuan-tuan merujuk kepada apa? Merujuk kepada kita sebagai hamba Allah dalam keadaan yang sangat lemah. Sebab kita tak tahu apa musibah yang ditujukan kepada kita, melainkan kita mengharapkan perlindungan dan pertolongan Allah. Kalau ada manusia kata saya paling gagah, saya paling berkuasa, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kamu sebenarnya dalam keadaan yang lemah, kamu tak tahu apa-apa, melainkan mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Okey, mohon perlindungan daripada Allah. Bahkan tuan-tuan, bila kita mengangkat tangan mengakui kebesaran Allah dan mengakui perlindungan daripada Allah, itu membuktikan perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita sedang menzahirkan kerendahan hati kita dan kedudukan kita di mata Allah Ta'ala. Yang itulah yang akan menjemput pertolongan, perlindungan dan kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Sebab ini perintah. Qul, fi'lul amr di sini. A'udzu, katakanlah wahai Muhammad ataupun manusia, a'udzu, aku berlindung daripada sesuatu yang aku tak nampak. Kalimah a'udzu tu tuan-tuan datang daripada kalimah adza, ain alif zal, yang memberi maksud aku berlindung dengan sesuatu yang aku tak nampak. Maknanya kita tak tahu, musuh tu kita tak nampak tuan-tuan. Jadi mohon perlindungan daripada Allah. Apa yang kita mohon tuan-tuan? Bi rabbil falak, aku mohon perlindungan musuh-musuh ni bi rabbil falak, dengan Tuhan waktu subuh. Dengan Tuhan waktu subuh. Baik, tuan-tuan perhatikan kalimah Rabb. Rabbil falak tu Allah mulakan dengan kalimah Rabb, Tuhan. Tuhan di sini tuan-tuan memberi 3 maksud. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita angkat tangan berdoa, ya Rabbana, ya Rabbi, ya Rabbunallah, macam-macam kita sebut. Kalimah Rabb tu tuan-tuan, dia memberi 3 maksud. Pertama, Rabb itu bermaksud dialah Tuhan, iaitu Allah yang menciptakan kita dan menciptakan musuh yang ingin menyerang kita. Itu iman kita pada Allah. Okey, kita yakin tuan-tuan, apa-apa musibah yang terjadi pada kita, kita ni dicipta oleh Allah, musuh tu pun Allah yang cipta. Rabb. Yang kedua, Rabb ini merujuk kepada dialah Tuhan yang mengizinkan sama ada perkara yang mudarat ataupun perkara yang manfaat untuk berlaku kepada kita. Maknanya tuan-tuan, kalau ada orang tuju sihir kepada kita, keimanan kita sihir ini terjadi bukan kerana hebatnya tukang sihir, bukan kerana hebatnya bomoh. Tak. Sihir itu terjadi pada kita atas izin Rabb. Itu iman kita pada Allah. Yang hebat adalah Allah. Terkena musibah ataupun manfaat pada saya, semua atas izin Allah. Allah ajar akidah di sini tuan-tuan. Rabb. Yang ketiga, Rabb di sini merujuk kepada setiap apa yang berlaku atas muka bumi ini adalah Rabb, iaitu Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kalau tuan-tuan beriman, berakidah secara benar tuan-tuan dengan ayat pertama ni, kita yakin sungguh apa-apa yang berlaku pada kita, yang terjadi pada kita, semuanya atas keizinan Allah, maka mohonlah perlindungan bi rabbil falaq, iaitu mohonlah perlindungan dengan Allah al-falaq. Baik, al-falaq di sini tuan-tuan, kalau ikut kata dasar dia daripada kalimah falaqa yang bermaksud terpecah ataupun terbelah. Kalimah yang sebenarnya terpecah ataupun terbelah. Kalaulah kita mengkagumi mukjizat Nabi SAW duduk di atas Jabal Abi Kubais, Abu Jahal, orang Quraisy cabar Muhammad, wahai Muhammad,
kalau betul kamu ni Rasul, cuba buktikan mukjizat kamu. Antara yang kami nak iaitu kamu belah bulan ni. Tolong tunjukkan, satu bulan duduk belah kanan, satu bulan duduk belah kiri, tuan-tuan. Nabi Musa, tuan-tuan, dia membelah lautan dengan tongkatnya yang berada depan dia. Nabi SAW membelah bulan yang jauh daripada Nabi, jauh, tuan-tuan. Nabi Musa ni depan mata, ni lautan ni kita boleh sentuh, ketuk dengan tongkat, terbelah. Tapi Nabi SAW membelah bulan daripada jauh, yang jauh beribu kilometer daripada bumi ni. Nabi belah, satu duduk belah kanan, satu belah kiri. Itu Tuhan yang membelah bulan. Itu kita mohon perlindungan daripada dia. Nabi Musa belah lautan, tuan-tuan. Kita memohon perlindungan dengan Tuhan yang membelah lautan itu. Itu kalimah falak. Jelas, tuan-tuan? Dan Al-Falak di sini, kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan bahasa Melayu, disebut sebagai waktu subuh. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dialah Allah, Tuhan yang membelah, yang memecahkan kegelapan malam dengan datangnya siang. Itu semua kerja Allah, tuan-tuan. Kita tak rasa siang malam ni hebat. Sebab apa? Sebab perkara ni berlaku secara normal, kebiasaan, hari-hari berlaku. Kita tak rasa hebat. Tapi kalau kita berfikir, merenung sedalam-dalamnya, tuan-tuan, kita akan nampak betapa hebatnya susunan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala atur dunia ni, bumi ni, dengan sistem-sistemnya yang sangat rumit, yang sangat kompleks, yang tidak ada manusia yang boleh atur. Jadi Allah ajar kepada kita, wahai manusia, kamu mohon perlindungan ini dengan Tuhan waktu subuh, sebab dia menguasai segalanya yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Okey, baik, nanti saya akan sentuh, tuan-tuan, kenapa diterjemahkan dengan waktu subuh. Nanti kita akan tengok. Baik, ayat yang kedua, tuan-tuan, setelah Allah kata kamu mohon perlindungan daripada Allah, ini sumber perlindungan daripada Allah, sumber perlindungan kamu ni. Dan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, ini bercerita tentang apa yang kita nak berlindung ni. Pertama, ayat kedua kata Allah min syarri ma khalaq, mohon perlindungan daripada Allah, min syarri, daripada kejahatan, daripada mudarat, ma khalaq, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Setiap makhluk yang Allah ciptakan, Allah sendiri akui, iaitu makhluknya ada sisi baik, ada sisi jahat, ada sisi baik, ada sisi mudarat. Jadi Allah ajar kita mohon perlindungan dengannya daripada kejahatan-kejahatan musuh, keburukan-keburukan musuh makhluk yang Allah ciptakan. Di sini, tuan-tuan, perhatikan kalimah ma khalaq. Ma khalaq, mim alif di situ. Ma khalaq ni, tuan-tuan, disebut sebagai ma mausulah. Apa maksud ma mausulah? Iaitu perkara yang umum, general, memberi maksud keseluruhan. Macam mana? Di sini ma ni, tuan-tuan, kalau dalam ilmu nahwu disebut sebagai dia merujuk kepada makhluk Allah yang berakal dan juga makhluk Allah yang tak berakal. Contoh, kalau kita nak kata kejahatan makhluk Allah yang berakal ni apa, tuan-tuan? Khususnya manusia. Manusia ni siapa? Contoh iaitu daripada kalangan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Misalnya lah, tuan-tuan, musuh-musuh ni kita tak nampak, tuan-tuan, tapi dia adalah musuh luaran. Boleh jadi pasangan kita, isteri kita, suami kita menjadikan kita ni orang yang derhaka kepada orang tua kita. Biasa berlaku, kan? Ada kala, tuan-tuan, kerana terlalu sayangkan kepada isteri, si suami ni jadi derhaka pada ibu ayah dia, khususnya ibu dia. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan, benda-benda macam ni, kerana terlalu sayang kepada pasangan. Min syarri ma khalaq, mohon perlindungan daripada makhluk yang Allah ciptakan. Boleh jadi, tuan-tuan, anak-anak ni menjadikan kita ibu bapa yang jahat. Sebab apa? Kita terpaksa mengambil harta yang haram, kita terpaksa buat rasuah, kita terpaksa pecah amanah, kita terpaksa gelapkan duit syarikat. Apa? Sebab nak cari pendapatan lebih untuk memenuhi keinginan dan keperluan anak-anak kita. Boleh jadi ini menjadi kejahatan kepada kita. Jadi mohon perlindungan daripada Allah, min syarri ma khalaq. Manakala makhluk Allah yang tak berakal merujuk kepada makhluk-makhluk yang lain, misalnya seperti hujan. Hujan ni, tuan-tuan, turun boleh jadi mendatangkan manfaat dan berkat pada kita, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi keselesaan pada tubuh badan manusia, mengurus kehidupan.
Tapi boleh jadi tuan-tuan, hujan ni turun mendatangkan darurat dan mudarat. Apa dia? Iaitu dia turun menjadi banjir besar, banjir kilat, menyusahkan dan memberi kesan-kesan yang tidak baik kepada manusia. Jadi mohon perlindungan daripada Allah. Kita naik kenderaan tuan-tuan, kereta, motor, dia memberi manfaat menyampaikan kita ke satu destinasi. Tapi kenderaan juga boleh menjadi mudarat, kemalangan, kematian. Maka mohonlah daripada Allah min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Tuan-tuan naik kenderaan, kereta, kapal terbang, motor dan sebagainya, semua terkandung pada kalimah min syarri ma khalaq. Semua makhluk Allah ni. Maknanya kalimah ma khalaq merujuk pada semua yang ada atas muka bumi ni tuan-tuan. Kita mohon perlindungan daripada kejahatan-kejahatan ataupun mudarat tersebut. Misal lagi tuan-tuan, contoh paku kecil tuan-tuan, paku ni kadang-kadang kita tak nampak mudarat dia, tak nampak pun. Tapi satu masa tuan-tuan nak jadi cerita, tuan-tuan terpijak, kebetulan paku tu paku karat. Tak pasal-pasal tuan-tuan, kerana karat tu ada infection pada kaki kita, kena kancing gigi, kemudian datang kuman masuk ke saluran darah, akhirnya kaki kita rosak, terpaksa dipotong. Boleh jadi tuan-tuan membawa kepada kematian yang kadang-kadang kita tak sangka dia menjadi mudarat, akhirnya jadi mudarat. Saya ada sahabat tuan-tuan, dia main basikal. Tuan-tuan kan zaman orang budak main basikal kan. Tapi dia bawa basikal off-road yang main dalam hutan tu tuan-tuan. Nak jadi cerita, dia bawa basikal ni dalam hutan ni, kerana terlalu laju dan hujan, tanah licin tuan-tuan, 2-3 minggu lepas. Dia jatuh tuan-tuan, terbalik, dan nak jadi cerita dia pakai bag dia ada botol air, botol air besar. Kalau ni botol air lembut yang jadi besar tu tuan-tuan. Jatuh ke belakang tu, botol air tu terkena tulang belakang dia. Hari ni dia lumpuh tuan-tuan. Baru lagi ni kawan saya lumpuh. Nak jadi cerita, kalau ikutkan tuan-tuan, benda tu tak ada pun, objek tumpul sahaja, objek tumpul. Tapi nak jadi cerita, semua ni ada musibah dia, ada mudarat dia. Jadi macam mana kita nak mohon perlindungan? Sebab benda ni benda yang kita tak tahu. Mohon perlindungan daripada Allah. Yang itu Allah ajar pada kita tuan-tuan. Sebab itu saya katakan tadi, kalau tuan-tuan takut musibah virus COVID-19 ni tuan-tuan, macam mana nak mohon perlindungan? Antaranya macam ni. Sebab COVID tu adalah makhluk Allah, termasuk dalam kategori min syarri ma khalaq. Kita hantar anak kita, cucu kita pergi universiti, pergi sekolah asrama penuh tuan-tuan. Dekat asrama ni ada dua benda yang kita takut. Pertama, kita takut dibuli. Dibuli di asrama ni, termasuklah kecurian ke apa ke. Yang kedua, kita takut kena sampuk di asrama. Itu je. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak ajar anak kita pedinding tuan-tuan? Antaranya Al-Falaq dan An-Nas. Ini tuan-tuan boleh bekalkan kepada anak-anak. Benda ni kita dah hafal dah. Jadi kita kena tahu apa benda yang kita baca ni. Min syarri ma khalaq. Baik, tengok ayat ketiga pula tuan-tuan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan kata Allah Ta'ala yang kedua pada ayat ketiga, setelah kamu kata aku mohon perlindungan daripada kejahatan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, yang kedua kita mohon perlindungan min syarri, daripada kejahatan dan mudarat, ghasiqin, malam, idza waqab, apabila gelap gelita. Maknanya apa tuan-tuan? Allah nak bagi tahu malam pun ada kejahatan-kejahatan dia. Sebab apa? Sebab waktu malamlah manusia melakukan perzinaan. Pada waktu malamlah berlakunya kecurian. Pada waktu malamlah berlakunya rompakan. Pada waktu malamlah suami khianat isteri, isteri khianat suami. Waktu malamlah ada kala anak-anak melakukan sesuatu yang tidak baik di belakang orang tuanya dan sebagainya macamlah. Semua kejahatan-kejahatan ni boleh jadi berlaku pada waktu malam. Jadi mohon perlindungan Allah daripada kejahatan malam. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah ghasikin. Ghasikin ni tuan-tuan, okey, saya nak contoh tadi. Al-Falaq ayat 1 tadi, dia adalah merujuk kepada kalau waktu malam menuju waktu siang, transisi tu tuan-tuan, malam ke siang tu kita panggil subuh. Kan? Malam nak menuju siang, transisi tu kita panggil subuh. Di sini disebut Al-Falaq. Manakala kalimah ghasiq ni, malam ni, iaitu waktu siang, transisi nak ke waktu malam, kita panggil maghrib, tapi Arab panggil ghasiq.
Jadinya tuan-tuan, di sini satu mesej yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Dalam kehidupan orang mukmin ni ataupun manusia ni tuan-tuan, manusia ni mengalami 3 ketakutan. Pertama, ketakutan waktu siang. Kedua, ketakutan waktu pagi. Kedua, ketakutan waktu siang. Yang ketiga, ketakutan waktu malam. 3 ketakutan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tutup ketakutan kita ini dengan 3 ayat ini. Kalau kamu takut pada waktu pagi, bangun pagi tuan-tuan, saya takut rezeki saya tak cukup, saya takut saya nanti tak boleh survive dalam kehidupan ini, saya takut sebabkan COVID-19 ni pendapatan saya ni dipotong, saya tak boleh bayar komitmen. Macam-macam kita takut bila kita bangun pagi. Qul a'udzu birabbil falaq, maka mohonlah perlindungan dengan Tuhan waktu subuh. Ada lagi tak yang kita mohon? Ada lagi tak musibah yang boleh kena kita kalau Tuhan yang menciptakan semua ini yang akan menjadi perlindungan pada kita? Manakala pada ketakutan waktu siang tuan-tuan, kita naik kereta takut kemalangan, saya keluar rumah takut nanti aksiden mati, kalau pergi kerja takut pula majikan buat apa-apa pada saya, dizalimi oleh sekian-sekian, macam-macam kejahatan waktu siang ni tuan-tuan. Maka Allah kata min syarri ma khalaq, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada segala macam kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Ini kita beriman tuan-tuan, yakin sungguh, tak ada apa yang kita takut dah. Manakala pada waktu malam pula kita takut juga tuan-tuan, nanti saya tidur, rumah saya dirompak, rumah saya dicuri. Selalu kita diajar tuan-tuan, baca sekian-sekian amalan, rumah kita ni dipagar. Kalau nak perompak masuk rumah kita, tak jumpa pintu keluar, dia duduk berenang-renang dalam rumah ni, apa amalan nak baca? Baca sekian-sekian. Sebenarnya apa yang tuan-tuan perlu buat, baca saja Al-Falaq, sebab dia termasuk dalam kalimah min syarri ghasikin idza waqab. Kita takut pada waktu malam tuan-tuan, maka kata Allah Ta'ala wa min syarri ghasikin idza waqab, mohon perlindungan Allah daripada kejahatan malam yang semakin gelap. Ada perlu kita takut tuan-tuan? Allah nak bagi tahu, setiap saat dalam kehidupan manusia tidak ada dicelahi dengan perasaan takut, sebab aku Tuhan yang akan melindungi manusia daripada pagi bawa ke siang, bawa ke malam, bawa ke pagi esok. Akulah yang melindunginya. Tak ada apa yang kita takut tuan-tuan dalam hidup ni, melainkan yang kita takut hanya Allah secara mutlak. Itu saja. Saya takutlah nak cakap benda yang betul, sebab saya takut dengan majikan. Kalau saya cakap benda yang betul, nanti majikan pecat saya. Perlu takut tuan-tuan? Tak perlu takut. Saya takutlah nanti saya ni dibuang kerja, hilang pendapatan, tak berasap perut nasi lain. Tak perlu takut. Hanya takut pada Allah saja. Sebab kehidupan kita daripada pagi, siang, malam, Allah lah yang melindungi daripada ketakutan-ketakutan tersebut. Jelas tuan-tuan? Jelas Baik. Kalimah ghasikin di sini tuan-tuan, bila Allah kata malam di sini, mungkinlah di antara kita akan tertanya-tanya, kenapa Allah Ta'ala kata malam? Bukankah malam ni ada sisi-sisi baik? Waktu malamlah didirikan solat tarawih, pada waktu malamlah diajarkan kita bertahajud, berqiyamul lail, pada waktu malamlah kita melakukan amal-amal soleh dan sebagainya. Ada sisi baik, ada sisi jahat tuan-tuan. Baik, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, Allah Ta'ala punya hebat disebut sebagai i'jazul lughah, mukjizat bahasa dalam Quran ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan perhatikan ayat 3, ayat 4, ayat 5. Bila Allah Ta'ala sebut nama-nama kejahatan ni, ayat 3 kejahatan malam, ayat 4 kejahatan sihir, ayat 5 kejahatan orang yang hasad dengki pada kita ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, bila sebut ghasik malam, Allah sebut secara nakirah, kata nama tidak ada alif lam. Kalau dalam bahasa kita tuan-tuan, ada kata nama khas, ada kata nama Kalau kata nama khas, huruf pangkalnya besar. Kata nama hurufnya kecil, betul? Kalau bahasa Inggeris, kalau kata nama khas, dia mesti ada the bird dengan a bird, memberi maksud yang berbeza kan. The bird ni tu burungnya. Kalau a bird, burung, tapi tak tahu burungnya yang mana, umum. Maka dalam bahasa Arab disebut sebagai ma'rifah dan juga nakirah. Ma'rifah kata nama khas, tandanya adalah alif lam. Kalau kata nama maka dia tidak ada alif lam, dia kata nama Jadi tuan-tuan, bila Allah sebut kejahatan malam,
Allah sebut secara am. Allah kata indefinitely. Benda tu tak pasti. Boleh jadi malam tu ada kejahatan, boleh jadi malam tu ada kebaikan juga. Jelas tuan-tuan? Kejahatan malam ni ada baik ada jahat. Malam orang buat kejahatan, malam juga ada orang buat kebaikan. Sebab itu disebut secara am sahaja, tak semuanya jahat. Tetapi pada ayat yang keempat, bila Allah sebut sihir pada kalimah an-nafathat, tukang-tukang sihir ni, Allah sebut dengan kalimah alif lam, kata nama khas. Sebab Allah kata sihir ni definitely adalah jahat. Tidak ada sihir yang baik. Bila sebut sihir, tidak ada yang baik, semuanya jahat tuan-tuan, secara pasti dan khusus. Contohlah tuan-tuan, seorang isteri tuan-tuan, kerana takut suami dia curang, dia pun kata, saya bukan nak sengaja-sengaja sihir ni ustaz, tapi saya buat ni sebab saya takut suami saya ni curang, main kayu tiga, buat itu, buat yang tak baik di belakang saya. Jadi saya bagilah dia sikit sihir ni, tujuannya untuk jaga dia. Bagi nasi kangkang, maaf saya sebut tuan-tuan, buat sekian-sekian supaya suami tunduk pada isterinya. Bila sebut sihir tuan-tuan, tidak ada yang baik, semuanya jahat belaka. Dan itu adalah definitely, pasti jahat, walaupun atas apa-apa alasan sekalipun. Contoh kita, saya terpaksa buat bedah batin ni, pergi jumpa rawatan alternatif buat bedah batin ni. Kenapa? Sebab ini nak menyembuhkan penyakit, namanya ikhtiar. Tuan-tuan, bedah batin ni dalam fatwa kebangsaan di Malaysia, hukumnya adalah dosa dan syirik pada Allah. Bedah batin. Kenapa? Dalam fatwa kebangsaan kata apa? Kalau bedah batin tu menggunakan perantaraan jin, maka dia syirik. Tetapi kalau bedah batin tu olok-olok saja tuan-tuan, gaya-gaya saja, itu adalah penipuan dan pembohongan. Dua-dua salah. Hati-hati ya tuan-tuan, bedah batin ni. Sebab kita ni bila dalam keadaan sakit, kadang-kadang kita atas alasan ikhtiar, kita langgar saja. Syirik tak syirik, asal nak sembuh. Allah bagi tahu benda ni kalau salah, sihir ni tetap salah, tak akan ada yang baik, semua jahat belaka. Sebab itu Allah kata nama khas an-nafathat. Tetapi pada ayat yang kelima, bila Allah sebut kejahatan orang yang dengki hasad ni, Allah sebut secara nakirah, umum. Sebab apa? Sebab ada orang yang dengki positif yang baik, ada orang yang dengki jahat. Maknanya ada dengki yang dibenarkan, ada dengki yang tak dibenarkan. Macam mana tuan-tuan? Misal, contoh dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sebut, kalau orang yang berdengki ni dibenarkan pada dua tempat, dua keadaan. Kalau kita berdengki, macam mana? Iaitu dengki kepada orang yang memiliki hikmah. Hikmah ni apa tuan-tuan? Orang yang ada ilmu, beramal dengan ilmunya, kita panggil orang yang berhikmah. Kalau orang yang alim, dia ada ilmu je, beramal belum tentu. Tapi orang yang berhikmah, dia ada ilmu, beramal dengan hikmahnya. Orang ni tuan-tuan boleh hasad dengan dia, maknanya boleh cemburu dengan dia, supaya kita pun berusaha untuk jadi lebih baik daripada orang ni. Tengok tuan imam ni, nampak orang yang berhikmah ni, ada ilmu, beramal dengan ilmu dia, saya cemburu dengan dia, saya nak jadi lebih baik daripada dia. Bacaannya sedap subuh tadi, saya pun cemburu dengan dia, nak jadi bacaan yang lebih baik daripada dia. Yang ini cemburu yang dibenarkan. Sebab itu Allah sebut dengan kalimah nakirah, kata nama am. Sebab ada cemburu dibenarkan, ada cemburu tak dibenarkan. Yang kedua kata Nabi, cemburu yang dibenarkan adalah cemburu kepada orang yang Allah berikan harta lebih kepada dia, yang mana hartanya tu tuan-tuan diinfakkan ke jalan Allah. Mana orang yang banyak infak, banyak sedekah ni, orang macam ni kita boleh cemburu, supaya kita pun ada termotivasi untuk melakukan infak sedekah lebih baik daripada orang tersebut. Orang ni tuan-tuan boleh cemburu. Okey, pada tempat-tempat lain tak dibenarkan. Jadi Allah sengaja sebut dengan kalimah am, kata nakirah. Okey, jelas tuan-tuan? Nampak? Pada huruf-huruf sahaja kita boleh nampak betapa tersusunnya, terjaganya Al-Quran ini. Itu sebab disebut i'jazul lughah. Tidak ada manusia, walaupun dia pakar bahasa tuan-tuan, dia jumpa walaupun satu kesalahan dalam Al-Quran, tak pernah jumpa. Sebab itu Allah cabar manusia ni tuan-tuan. Kalau kamu kata Quran ni adalah tipu daya, Quran ini sihir, Quran ni adalah ucapan Muhammad, kamu datang satu surah macam Quran, cuba, tak dapat.
Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak dapat datangkan satu surah, kamu datangkan 10 ayat seperti Al-Quran. Fa'tu bi'ashri suwar, kata Allah Ta'ala. Datangkan 10 ayat seperti Al-Quran. Boleh? Tak ada juga tuan-tuan. Dicabar daripada zaman Nabi sampai hari ini, tak ada orang boleh berani cabar. Bahkan kata Allah, kalau tak boleh datang 10 ayat, datang satu ayat. Satu ayat. Boleh cabar? Tak boleh. Datanglah sastrawan negara ke, sastrawan dunia ke, anugerah Nobel ke, cuba cabar. Tak ada orang berani cabar. Tak ada orang boleh challenge walaupun ayat. Bukan ciptaan, ayat. Satu ayat. Dan Allah cabar tuan-tuan, kalau kamu tak dapat cabar satu ayat, aku cabar kepada kamu 5 huruf. Sebab itu Allah Ta'ala sebut permulaan Quran tuan-tuan, satu ayat Allah sebut dalam 5 huruf. Alif apa? Kaf, ha, ya, ain, sad. Allah sebut kan. Bila kita baca Quran ada kalimah-kalimah yang digunakan dengan huruf kaf, ha, ya, ain, sad. Sebab satu ayat Allah kata ni 5 huruf saja. Cuba challenge. Tak ada orang boleh challenge tuan-tuan. Kalau 5 huruf kamu tak boleh buat, aku cabar kamu 4 huruf. Alif, lam, mim, ra. Ada orang boleh challenge? Tak ada. 4 huruf tak boleh. 3 huruf. Alif, lam, ra. Tak ada. Kalau 3 huruf tak boleh, 2 huruf. Yasin, Taha. Tak ada juga boleh cabar tuan-tuan. Kalau 2 huruf tak boleh, okeylah, last 1 huruf. Cuba cabar. Allah sebut dalam Quran Qaf, Nun. Ada orang boleh cabar? Tak ada yang boleh cabar tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan baca Quran, bila tuan-tuan tengok pangkal surah yang dimulakan dengan huruf Alif, Lam, Mim ke, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad ke, Yasin, Taha, ayat kedua mesti Allah cerita tentang Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Alif, Lam, Mim, Tanzilul Kitab. Mesti cerita tentang Quran. Sebab itu nak tunjuk bukti kebesaran dan kemuliaan Quran. Tak ada orang boleh cabar. Sampai 1 huruf tuan-tuan, tak ada orang boleh cabar. Nampak betapa Allah jaga i'jazul lughah di dalam Al-Quran. Okey, baik. Saya minta maaf tuan-tuan, ambil masa sedikit. Cuma saya nak beritahu pada ayat ketiga tuan-tuan, kenapa malam ni Allah kata ada kejahatan dia? Sebab waktu malam umumnya manusia berehat, tidur. Jadi bila kita tidur, kita dipanggil sebagai mati kecil, tak sedar. Bila kita dalam keadaan tak sedar tuan-tuan, jadi disitulah ada perancangan-perancangan, ada sihir-sihir yang ditujukan kepada kita tanpa kita sedari. Jadi Allah kata, mohonlah perlindungan daripada Allah, yang mana Allah mengetahui segala macam kejahatan-kejahatan yang daripada luar daripada kamu tu. Jadi kamu mohon perlindungan daripada Allah. Okey? Baik, ayat yang keempat, wa min syarrin nafathati fil uqad. Kata Allah Taala, mohonlah perlindungan daripada kejahatan an-nafathat, tukang sihir wanita, fil uqad, yang menghembus pada bunjut-bunjut sihir. Maknanya kalau kita tengok daripada zaman dulu sampai hari ini tuan-tuan, kalau mereka nak lakukan sihir, dia ambil rambut, dia ambil sesuatu daripada tubuh kita, dibunjutkan dalam satu kain kuning, kain putih, diikat dengan tali, dicucuk jarum, diletak sekian-sekian, kemudian dihembus mentera-mentera. Itu namanya al-uqad. Sebenarnya tuan-tuan, surah ni diturunkan pada Nabi setelah Nabi ni telah disihir oleh Labid bin Aqsam. Dalam satu riwayat yang lain pula, Nabi disihir dalam 11 bunjut. Labid ni, tukang sihir ni, dia upah seorang budak Yahudi masuk dalam rumah Nabi, kutip rambut Nabi yang gugur dalam rumah Nabi. Kutip rambut-rambut tu, kutip. Bawa jumpa Labid bunjutkan rambut-rambut Nabi ni, ada 11 bunjut. 11 bunjut. Kemudian Labid ni tuan-tuan, dia sihirkan rambut Nabi, ditenggelamkan dalam satu perigi namanya perigi Zarwan, dihempap dengan batu, ditutup dengan pelapah tamar. Ni perigi buta tuan-tuan. Dalam riwayat sirah kata perigi ni berhampiran dengan Masjid Ji'ranah, tempat tuan-tuan miqat dekat Mekah tu. Masjid kecil warna putih tu, Masjid Ji'ranah. Ada yang kata dia bukan di Ji'ranah, tapi kawasannya di perigi di Mekah, tapi tak tahu di mana. Pendek cerita, Nabi SAW mimpi didatangi oleh malaikat, dan malaikat bagi tahulah Nabi disihir di sekian-sekian tempat. Bangun daripada mimpi, Nabi hantar sahabat Nabi pergi ambil bunjut-bunjut sihir tersebut. Lalu dibawa pada Nabi ada 11 bunjut. Dan setiap bunjut sihir ni tuan-tuan, Nabi buka dengan kalimah Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi buka satu bunjut. Min syarri ma khalaq, buka satu bunjut. Wa min syarri ghasikin idza waqab, buka satu bunjut. Sampai bunjut yang 11 Nabi baca surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, Al-Falaq ada 5 ayat, An-Nas ada 6 ayat. Tuan-tuan tambah ada 11 ayat.
Satu ayat satu bunjut, satu ayat satu bunjut. Nabi ni nak tunjuk pada kita, generasi selepas Nabi, kalau kamu terima musibah, kamu ingin mohon perlindungan, kamu disihir dan sebagainya, inilah doa perlindungan daripada Allah. Nabi buat dan Nabi terbukti, terkesan tuan-tuan. Kalau iman kita kukuh pada Allah tuan-tuan, amallah. Yang ini yang akan melindungi kita, sebab semuanya jaminan daripada Allah. Dan kita menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, akhir sekali tuan-tuan. Perhatikan pada kalimah wa min syarri hasidin idza hasad. Kata Allah, aku mohon perlindungan daripada musibah, kejahatan hasidin, orang yang hasad. Idza hasad, apabila dia hasad kepada kita. Di sini tuan-tuan, kenapa Allah Taala sebut hasad ni jahat? Sebab hasad ni tuan-tuan, dia adalah sumber kepada penyakit hati. Penyakit hati ni macam-macam tuan-tuan, mengumpat, mengata, mencaci, macam-macam. Tapi dia punya sumber dia adalah datang daripada hasad. Orang yang dengki pada kita ni. Sebab apa? Sebab hasad ni, dengki ni adalah dosa yang pertama dilakukan di syurga, dan hasad juga adalah dosa yang pertama yang dilakukan di bumi. Contoh, bukan contoh dah tuan-tuan, fakta. Tuan-tuan tengok dalilnya pada penciptaan Adam AS. Bila Adam diciptakan oleh Allah, perintah Iblis sujud pada Adam tuan-tuan, sebagai tanda ketaatan pada Allah, sujud pada Adam. Apa Iblis kata? Ana khairum minhu. Wahai Allah, aku, itu Iblis, khairum minhu, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, bukankah engkau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan Adam daripada tanah? Apa sal pula aku nak kena sujud pada Adam? Cemburu dia tuan-tuan, hasad dia kepada Adam. Akhirnya dia jadi aba wastakbara. Dia enggan patuh pada perintah Allah. Allah keluarkan Iblis daripada syurga. Manakala hasad, dosa yang pertama dilakukan di bumi tuan-tuan. Daripada banyak-banyak dosa ini, dosa pertama dilakukan di bumi, iaitu anak-anak Nabi Adam bila dipasangkan dengan pasangan-pasangan mereka, di antara mereka ada hasad. Kenapa isteri saya macam ni, isteri awak macam tu? Kerana hasad tuan-tuan, berlakunya permusuhan. Daripada permusuhan akhirnya berlakunya pembunuhan. Itu semua punca kepada penyakit hasad. Sebab itu mohon perlindungan Allah. Kalau tuan-tuan tengok di sini tuan-tuan, kita tak nampak pun musuh-musuh ni. Musuh daripada kejahatan manusia atau makhluk yang Allah ciptakan, musuh daripada kejahatan malam, musuh daripada sihir, musuh daripada hasad. Ini semua musuh yang kita tak nampak. Yang tahu hanya Allah. Jadi mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Baik, akhir sekali tuan-tuan, saya nak tunjuk tuan-tuan perbezaan. Nanti ada kesempatan kita baca surah An-Nas pada kesempatan yang akan datang. Tuan-tuan perhatikan, Al-Falah ini adalah musuh luaran. Sebab itu kita sebut tadi musuh luaran. Manakala An-Nas itu adalah pendinding kepada musuh dalaman. Min syarril waswasil khannas, kita perlindungan daripada kejahatan al-waswas, syaitan yang kaki membisik ini, al-khannas, yang syaitan yang bijak mengambil peluang ni. Tuan-tuan nampak Al-Falah musuh luaran, An-Nas musuh dalaman. Cuma bezanya tuan-tuan, bila Allah cerita tentang musuh luaran, Allah kata sumber perlindungannya bi Rabbil Falaq, iaitu dengan Tuhan waktu subuh. Tapi bila Allah sebut cerita tentang musuh dalaman, iaitu Al-Waswasil Khannas, Allah kata perlindungannya 3. A'udzu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Apa bezanya tuan-tuan? Allah nak bagi tahu yang kamu sangka musuh luaran ni bahaya bagi kamu. Contohlah orang takut hartanya dirompak tuan-tuan, dia buat pagar kat rumah dia. Tak cukup pagar, buat grill pula. Tak grill, dia solek pula. Tak cukup solek tuan-tuan, buat peti besi pula. Nak jaga sebab takut musuh luaran ni. Bahaya sungguh katanya. Tapi kata Allah, daripada musuh dalaman dengan musuh luaran, musuh dalaman lagi jahat dan lagi bahaya daripada musuh luaran. Sebab itu bila kata musuh dalaman dalam surah An-Nas, 3 kali perlindungan. Bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 3 kali. Okey, insya-Allah tuan-tuan ada kesempatan yang akan datang kita akan baca surah An-Nas. Kita akan tadabbur sama-sama nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.